Okey, menghasilkan borang dan memasukkan data dalam jadual melalui borang bagi pangkalan data yang telah dibina. So kita okey, next. Okay, next. Okey, yang ni awak kena respon sedikit yang ni bagi yang berada di dalam quizzes tu. Dia ada soalan tanya perasaan kamu lah. Okay, awak boleh respon. Yang masuk dalam quizzes tu, cuba respon dulu. Apakah perasaan anda belajar PDPR ini? Awak boleh tick lah lebih daripada satu pilihan. Dah ramai dah respon. Okay. Tengok ya. Okey, jadi cikgu tengok dia kat sini. Oh biasa je, macam tak ada perasaan jawab ni. Okeylah, 9 orang setakat yang kita dapat collect data ni. Hari ini 9 orang yang pilih biasa saja ikut peredaran semasa. Kemudian semangat pun ramai, bersemangat. Okey. Kemudian lebih fokus. Maknanya macam awak lebih suka lah guna medium ni medium PDPR ni sebab awak lebih fokus. Cikgu tengok pun macam tu. Kalau dalam kelas tu banyak sangat gangguan. Bising lah, apalah, kawan kacau lah macam-macam. Tekan tak ada, bagus. Alhamdulillah. Tekan tak ada. Letih mungkin lah ada letih sikit diorang. Letih tu sebab awak ngadat gadget lah. Jadi kalau awak ngadat gadget terlalu lama, kena stop lah sekejap, dalam 10 minit awak jalan-jalan, buat aktiviti lain-lain ataupun awak buat legangan ke, tengok pokok ke, tengok benda-benda yang hijau kalau awak rasa letih mengadat gadget. Okey, jadi cikgu ucap syabas lah pada semua yang buat pilihan pertama, kedua dan ketiga ni, pilihan yang positif semua. Okey, so kita teruskan. Yang ini, okey, apakah aktiviti yang dilakukan dalam video ni? So kalau video tu tak jalan tu awak klik je. Dia tengah buat apa tu dalam video tu sebenarnya. Cuba tulis respon sikit dalam satu patah kataan atau dua tiga patah kataan je. Dia tengah buat apa? Relate dengan tajuk kita hari ini. Dia tengah buat apa? Type je. Satu patah kataan pun tak apa. Dua patah pun tak apa. Kaitkan dengan tajuk kita. Okay, ada 5 orang yang respon. Kita tengok ni respon mengisi borang, buat kerja. Okay. Menulis. Menulis apa tu? Emily. Okay, buat kerja. Kerja apa tu? Siapa ni? CJ. Isi borang. Okay, isi borang. Okay, bagus. Menghasilkan borang. Sanjana menghasilkan apa? Hasilkan borang dan memasukkan data melalui borang. Okey, bagus, detail tu. Yang Zezin, okey, mengisi borang ke sekolah menengah. Tepat sekali Haikal tu. Pandai Haikal. Nampak terus, mengisi borang sekolah menengah. Okey, menulis apa tu? Hausen. Mengisi maklumat, Ciu kata. Mengisi maklumat. Mengisi borang. Okey, Tanjoyi. Sanjana kata isi borang. Okey. Mengira. Mimi, kira apa tu? Isi borang Sam. Okey. Buat kerja, isi data dalam borang. Menghasilkan borang dan memasukkan data melalui borang. Okey, LT siapa ni? Isi borang dengan teliti. Boy, memang teliti sangat. Okey. Misi borang. Okey. Bagus semua. Okey. Terima kasih atas respon kamu. Okey. Jadi stop ni.
Okay, sebenarnya semua betul. Dah ada yang jawab dengan tepat. Sebenarnya yang video yang awak tengok tu ialah berkenaan dengan mengisi borang secara manual. Maknanya dia tulis dalam form. Kita print pada form, kemudian tulis tangan. Jadi hari ni kita tak adalah nak buat macam tu. Cuma kita nak kaitkan dengan apa yang dikatakan dengan borang tu. Jadi ni siapa volunteer nak baca slide ni? Seorang cikgu nak volunteer nak baca pada slide ni? Ada? Respon seorang siapa nak baca pada slide ni? Saya cikgu. Okey. Saya siapa? Danish. Dennis. Okey, bagus. Pengenalan borang, Okey, baca. pengenalan borang form. Anda boleh menggunakan borang form untuk menyusun dan mengurus rekod-rekod dalam pangkalan data dengan lebih efisien. Penggunaan borang membolehkan penggunaan memasukkan dan mengurus web data dengan mudah kerana barang berfungsi sebagai antara muka pengguna yang interaktif. Pengertian aplikasi Microsoft Access bolehkan anda menghasilkan borang dengan mudah. Ini kerana borang-borang dapat dijana secara automatik menggunakan form wizard. Borang yang dihasilkan digunakan untuk memasukkan, mengedit atau memaparkan data dan rekod dalam jadual hubungan sesuatu entiti. Okey. Bagus Danish, volunteer untuk baca slide ni hari ni. Jadi borang ni, apa yang dikatakan dengan borang, jadi macam tadilah awak tengok dalam video tadi, anda boleh gunakan borang untuk menyusun dan menguruskan rekod dalam pangkalan data. Jadi kalau awak tengok video tadi, dia isi borang untuk masuk ke sekolah menengah. Jadi rekod tu akan disusunlah, dimasukkan dalam pangkalan data. Okay, kalau dia guna secara manual macam awak tengok tadi, dia tulis isi borang, dia nanti pihak apa yang menguruskan tu kena key in balik dalam sistem untuk dia rekodkan dalam pangkalan data. Tapi kalau kita guna borang secara online ni lebih mudah lah, tak perlu nak key in semula. Jadi penggunaan borang ni membolehkan pengguna memasukkan dan basuh data dengan mudah. Sebab borang ni fungsi dia sebagai antara muka pengguna yang interaktif. Kalau kita buat dalam Access ni, dia nampak lagi kemas dan menarik lah. Jadi untuk form awak ni, untuk form 3 ni kita guna Microsoft Access lah, lebih mudah untuk kita hasilkan borang. Dan membolehkan Microsoft Access ni membolehkan anda menghasilkan borang dengan mudah kerana borang dapat dijana secara automatik menggunakan form wizard. Sebenarnya sangat mudah untuk kita buat borang dalam Access ni sebab dia ada wizard dia, maknanya dia dah ada template dia. Kita boleh buat secara automatik. Jadi lepas ni kita akan belajar lah macam mana nak buat borang secara automatik guna form wizard ni. Dan borang yang kita hasilkan tu kita boleh gunalah untuk kita masukkan atau kita nak edit ataupun nak papar data dan rekod dalam jadual hubungan. Okey, cikgu pergi pada next slide ni. Langkah-langkah membina borang menggunakan Microsoft Access menggunakan form wizard. Dia ada dua jenis sebenarnya. Okey, kalau cara yang susah sikit tu kita daripada awal, maknanya kita guna blank form. Kita kena buat satu persatu, yang tu susah sikit lah. Tapi yang kita nak belajar hari ni guna form wizard je, guna template dia di mana kita boleh buat borang secara auto. As long as kita dah ada jadual yang kita buat sebelum ni lah. Bila dah ada jadual lebih mudah untuk kita buat form. Okay, mula-mula cikgu nak terang dulu daripada sinilah. Ni sebenarnya paparan ni ada juga dalam buku teks, buku teks awak tu yang cikgu suruh awak baca dulu semalam. Dan lepas ni cikgu akan tunjuk juga dalam Microsoft Access. Bagi yang ada Microsoft Access, lepas ni awak boleh terus cubalah sebab
awak dah buat jadual dalam Access tu minggu lepas bagi yang ada software tu, kemudian awak proceed terus buat form bagi yang ada software tu. Tapi bagi yang tak ada, jangan risau, guna je link quizzes ni. Jadi kita boleh buatlah secara maya lah walaupun kita tak ada Access ni. Jadi mula-mula bila kita buka Access tu, dia akan keluarlah paparan macam ni. Jadi bila dah ada table, dia akan keluar di sini. Table yang kita dah buat sebelum ni, iaitu table markah dan table murid. Kemudian langkah pertama untuk kita buat form, kita kena klik create dulu. Apa-apa pun kena create. Kalau nak buat table pun create juga. Okay, klik button create. So kalau nak buat form ni, dia ada dua jenis lah. Awak jangan ambil blank form ni. Blank form ni susah lah, kita nak kena buat satu persatu. Okay, yang kalau kita nak mudah, kita nak buat auto, kita ambil je form wizard ni. Kemudian, bila dah kita ambil form wizard, langkah kedua ni, kita, bila klik form wizard ni, dia akan buka lah satu tertingkap ataupun window ni. Okay, window untuk form wizard ni. Okay, kemudian kita pilih lah, kita nak buat form tu based on jadual apa. Okay. So kita ada dua jadual. Katakanlah awak nak buat form berdasarkan jadual murid. Jadi di sini dia ada butang arrow ni. Lepas ni cikgu tunjuk direct daripada Access lah, senang. Kita boleh klik terus. Bila kita klik drop down arrow ni, dia bagi peluang untuk kita pilih lah sama ada daripada table murid ke, table markah ke, ataupun table-table yang kita ada lah. So katakan nak pilih daripada table murid, so kita klik je table murid ni. Kemudian button ni, dia ada button ni macam button simbol lebih besar. Lepas tu ada double button ni, okay. Dia ada maksud dia, kita tak boleh main klik je. Okay, lepas ni kita tengok apa maksud keempat-empat button ni. Okay, untuk yang ni kita klik yang button ni lah, button yang double lebih besar ni. Klik butang ini untuk memilih semua medan yang ada dalam jadual. So kalau ini yang tersenarai ni ialah semua medan ataupun semua kolom yang ada dalam jadual murid kita. So kalau kita nak paparkan semua medan ni dalam form kita, kita pilih je button yang double ni. So dia akan paparkan lah semua medan dalam form. Okey, kemudian ini maksud dia, simbol-simbol tu dia ada 4 jenis simbol sebelum kita pilih medan tu. Okey, siapa nak baca yang ni? Volunteer, orang lain ada? Amani ada? Tak ada, Amani je, Maidin. Awak lah. Khadijah. Okey. Okey. Pindah medan yang diklik kepada ruangan medan-medan terpilih. Pindah semua medan yang sedia ada dalam jadual kepada ruangan medan-medan terpilih. Pindah balik medan yang diklik kepada ruangan medan-medan telah sedia ada. Pindah balik semua medan kepada ruangan medan-medan telah sedia ada. Okey, jadi simbol ni, simbol lebih besar yang single ni kita nak pilih satu persatu medan je. Contohnya kita nak pilih medan murid dengan nama kelas saja. Dua je kita nak paparkan pada borang. So kita pilihlah button yang single lebih besar ni. Kalau yang tadi tu yang double lebih besar tu kita pindah semua. Okay, kemudian yang kurang, simbol single yang kurang ni, katakan awak dah pilih semua tadi, tersilap pula. Okay, kita nak macam kita nak buang baliklah medan yang kita dah pilih tu satu persatu. Kita kliklah button yang kurang ni, pindah balik medan yang diklik pada ruangan medan yang telah tersedia ada. So macam tadi bila kita dah klik butang yang kurang tu, kalau kita klik semua ni dia akan masuk ke selected fields yang belah kanan ni. Kalau kata kita klik yang butang kurang tu, dia akan masuk balik ke available field. Maknanya kita nak buang lah kolom yang kita nak papar tu. Okay, kemudian button yang kurang double ni, kita tak nak semua medan. Kata-kata salah pilih semua medan, pindah balik semua medan ke ruangan yang telah sedia ada.
Kita tak nak paparkan semua medan, nak buat balik semula, kita klik lah ni button yang kurang tu sama ni. Okay, kemudian seterusnya bila kita dah pilih semua medan yang kita nak papar tadi, dia akan keluar beginilah. Medan yang kita dah klik ni dia akan berada dalam kolom yang belah kanan ni. Maknanya kita dah pilih semua field yang kita nak tunjuk pada form kita. Dia akan berada dalam ruang selected field. Kemudian kita pun klik next. Okay, next lagi. Kemudian yang keempat ni, dia suruh kita pilih layout untuk form kita. Sebenarnya dia ada 4 jenis layout. 4 jenis layout untuk form. Okay, klik butang radio, kolumnar radio. Kolumnar ni, butang radio ni, butang yang bulat-bulat ni sebenarnya. Tu dia panggil butang radio. Okay, untuk yang ni dia suruh kita pilih kolumnar. Okay, sebab apa, nanti kita tengok sebab apa kita nak kena pilih kolumnar ni. Kalau pilih tabular, macam mana rupa bentuk dia. Lepas ni bila cikgu buka access, awak boleh tengoklah macam mana rupa bentuk tabular. Okay, jadi untuk yang ni kita pilih kolumnar, kemudian klik next. Okay, tapi sebelum tu cikgu nak bagi tahu apa kegunaan keempat-empat layout ni. Ni dipanggil layout lah, ataupun bahasa Melayu kita panggil susun atur borang tu. Okay, yang ni kalau kolumnar ni dia macam ni rupa dia. Okay, maksud dia untuk kita rekod tu dipaparkan satu demi satu, one by one. Maknanya satu paparan tu untuk rekod seorang tu je. Kemudian next paparan dia paparkan rekod untuk yang berikutnya pula, satu persatu. Kalau tabular, jenis tabular ni semua rekod dipapar dalam bentuk jadual yang menarik. Dalam bentuk table lah, macam kita buat table juga. Yang ni. Kemudian dalam bentuk data sheet, semua rekod dipapar dalam bentuk helaian data yang agak menarik. Kalau macam ni akan nampak lepas ni cikgu tunjuk macam mana dalam bentuk helaian data tu. Kemudian dalam bentuk justified, semua medan atau field disusun pada baris blok yang mempunyai margin kiri dan kanan yang tetap. Okay. Itu adalah perbezaan layout keempat-empat jenis layout untuk borang. Okay, biasanya kita pilih kolumnar lah untuk kebiasaannya. Kemudian bila kita dah pilih tadi kolumnar, langkah seterusnya kita bagi nama kepada form kita. Biasanya kita bagi nama yang bermakna lah supaya lebih mudah kita ingat. Kalau kita buat form berdasarkan jadual murid, kita tulislah borang murid ataupun form murid ke. So senang kita tahu file tu adalah file borang murid. Okay, kita type je nama borang tu dalam ruang ni. Kemudian yang ni kita do you want to open the form or modify ni, kita biasa pilih open je lah. Memang default dia dah pilih open the form in view or enter information. So kita pilih je pilihan tu, kemudian finish. Jadi ada 5 step yang simple je untuk kita buat form. Sangat mudah. Okay, kemudian bila kita dah siap, bila kita dah klik butang finish tu, inilah paparan form yang kita dah buat dalam access tu. Okay, paparan ni ialah paparan layout kolumnar. Bermakna medan dia ataupun kita panggil attribute ataupun kolom dia duduk di sebelah kiri. Kemudian rekod dia di sebelah kanan. So di sini dia paparkan rekod untuk Damia Zahra. Okay, ni 1 of 7 ni adalah rekod menunjukkan bilangan rekod yang ada di dalam jadual murid. So 1 of 7 ialah rekod yang pertama. Rekod yang pertama yang dipaparkan ialah rekod Damia Zahra. Okay, jantina dia perempuan, kaum Melayu, nama kelas dia, 3 adjektif, nama guru kelas dia siapa. Bila kita klik kepada rekod yang kedua, dia akan keluar pula nama orang lain. So ini maksud dia, kalau kolumnar dia paparkan rekod 1 per 1. Seterusnya, ni kita tengok button ni. Button ni kalau tadi kan awak nampak ni kecil je ni. Cikgu tunjuk semula dekat bawah ni
sebenarnya kan. Bawah ni, button ni kecil-kecil ni sebenarnya memberi makna. Jadi bila kita buat form, kita kena tahulah button ni apa maksud setiap button ni. Button ke depan, ke belakang. Okay. Jadi ni maksud dia. Ya. Siapa nak baca ni? Volunteer. Ada yang nak baca? Azim? Azim ada? Yang lain? Lutfi nak baca? Lutfi? Ada tak yang lain nak baca? Volunteer, cepat. Ayu. Cu, baca Cu. Bagus Cu. So, Paparan yang cikgu tunjuk ni. penerangan batang-batang yang terdapat pada bahagian bawah borang. Alih kepada rekod yang pertama. Okey. Alih kepada rekod yang sebelumnya. Okey. Alih kepada rekod yang berikutnya. Okey. Alih kepada rekod yang terakhir. Wujudkan satu rekod yang baharu. Carian rekod. Okey, terima kasih Ciu. Okey. Jadi button ni kalau tengok ni kecil sangat. Tak nampak pada kalau tengok pada buku teks awak pun samalah paparan yang macam cikgu tunjuk tadi. Jadi dia ada maksud dia. Kalau button yang nampak macam yang bag ni lah, panggil bag ni, tapi dia ada satu tiang. Ni maknanya kita nak alih rekod kepada rekod yang pertama. Katakan awak dah berada pada rekod yang ke-7. Nak pergi rekod yang pertama, takkan nak back satu persatu. So bila kita klik je button yang button back yang ada tiang ni, dia akan pergi direct kepada rekod yang mula-mula sekali, yang pertama. Kemudian button yang macam back sahaja tak ada tiang ni, kita alih ke rekod sebelumnya lah. Contohnya awak berada pada rekod ke-6, nak pergi ke rekod yang ke-5, back lah, kita klik yang ni lah, yang single ni tak ada tiang ni. Kemudian button yang forward, kita panggil button forward lah kalau tengok kan. Ini untuk pergi ke rekod yang berikutnya lah, next lah. Kemudian kalau yang next yang ada tiang, kita nak pergi kepada rekod yang terakhir. Kalau awak ada 100 rekod, takkanlah nak forward satu persatu. So kita klik je button ni yang forward yang ada tiang ni untuk pergi ke rekod yang terakhir sekali. Rekod yang ke-100 contohnya. Okay. Kemudian button ni lah yang penting ni. Okay, button forward, kemudian dia ada macam kuning sikit. Okay. Ini kita nak wujudkan satu rekod baru. Maknanya kita nak key in rekod baru. Macam minggu lepas contohnya kita key in rekod dalam jadual. Jadi boleh juga kita nak key in rekod direct di dalam form. Jadi lebih cantik dan lebih kemas lah. Okay, jadi kalau kita nak key in rekod dalam form tu, kita klik je button yang forward, kemudian ada simbol kuning ni untuk key in rekod baru. Kemudian kalau kata nak cari rekod, kita klik je button search tu. Kemudian itulah berkenaan dengan button tu. Jadi sekarang ni mari kita bina bora. Cikgu nak tunjuk sedikit dalam Access So awak kalau awak berada dalam Quizzes Live ni, jangan tutup lagi. Awak tengok dekat Google Meet awak ni. Nampak tak Access yang cikgu papa Microsoft Access cikgu sekarang ni? Dalam Google Meet. Nampak. Okay. So cikgu nak tunjuk sedikit dalam Access bagi yang ada program Access ni. Macam biasa kita buka database tugasan 1. Kemudian ada jadual yang kita dah buat, jadual markah dan murid. Kemudian kita ikutlah step tadi, create, mula nak buat borang ni kan, create, kemudian form wizard. Kemudian kita nak buat jadual berdasarkan table murid tadi. Ni, kita bila klik drop down ni dia keluarlah pilihan table yang mana. Jadi make sure lah kita pilih table yang betul untuk kita buat form tu. So kita nak pilih table murid contohnya.
Nak buat berdasarkan table makan boleh juga. Okay. Jadi kita buat untuk murid dulu. Kemudian yang ini kita kena klik double ni lah, double button ni untuk kita pilih. Pilih semua field yang ada. Kalau katakan satu persatu, ni baik kita nak buang balik. Kalau satu persatu yang ni, satu lambat lah. Okay. Ni kita masuk sekaligus dia. Kemudian kita next. Ni cikgu kata kolomna ni. Kalau tabular lain kolomna, kita next. Bagi nama, contoh borang murid. Kemudian finish. Sekejap je siap borang. 5 minit dah sampai. Okay, ni record. Kita pergi next record. Record yang kedua dia. Arisa ketiga. Kalau kita klik button yang ni, dia pergi last record. Record ke 7, Jessica. Ini untuk table tadi, kolomna. Contoh kata, kita nak buat borang berdasarkan ni pula. Cikgu tunjuk beza. Tabular macam mana? Okay. Ni bagi nama lah. Murid, form murid 2. Orang murid 2. Kemudian finish. Ni tabular macam ni. Tabular. Jadi paparan dia tak berapa kemas lah. Kalau yang murid ni dia, yang kolomna tadi nampak lebih kemas. Okay, yang ni kemas sikit. Okay. Senang untuk kita key in data. Okay, kemudian kalau jenis, satu lagi jenis, next, data sheet macam mana. Okay, murid 3 contoh, bagi nama je. Okay. Ni data sheet ni nampak macam jadual. Jadi nampak macam serabut sikit lah. Sebab tu kita kurang guna pattern tu. Okay, kemudian satu lagi, kita pilih justified. Murid 3, 4. Okay, 4. Justified macam ni. Okay. Lagi pening lah. Jadi sebab tu ramai orang suka jenis kolomna tadi. Okay. Kemudian ini kalau dalam Access ni siapa yang ada software Access ni bolehlah terus buat form berdasarkan borang murid tu ya. Kemudian balik kepada quizzes live tadi, okay. Ada awak kena respon sikit dalam ni. Cuba buat berdasarkan soalan yang diberi. Pilih menu yang betul. Bunyi ni sabun. Sudah sikit. Pilih menu yang betul untuk membina borang. Okay. Walaupun awak tak ada akses, tak ada software Microsoft Access, jadi awak boleh cubalah buat melalui modul ni. Arahan apa yang kita kena klik mula-mula untuk kita membina borang ataupun form. Okay, sebenarnya ada masa tak apa. Lepas ni cikgu bagi link ni, awak boleh cuba sendiri dengan tenangnya. Okay, yang dah respon, bagus. Okay, jadi kita kena klik button create. Okay, bagus, ramai yang betul. Okay, next. Seterusnya, selepas itu, okay, ni dia bagi tahulah paparan. Kita klik kepada button create. Okay, next. Respon yang seterusnya awak kena buat untuk membina borang yang dapat dijana secara automatik. Apakah ikon yang perlu anda klik? Tadi cikgu dah ulang dah banyak kali dah. Okay. Okay, times up. Okay, bagus yang telah memberi respon. Kita tengok. Okay. Dia punya ni mana ni? Ramai yang betul, majority. Okay. Awak kena klik button form wizard untuk menjana borang secara automatik. Jadi pada yang salah tu bila klik next nanti dia akan bagi tahulah apa yang awak kena klik bagi membina borang yang dapat dijana secara automatik. Klik ikon form wizard dan ketingkat form wizard dipaparkan seperti dalam rajah di atas. Okay, next lagi.
Anda ingin membina borang berdasarkan jadual murid. Butang manakah yang perlu anda klik? Okey, ramai yang beri respon, sangat laju, bagus. Okey, timingnya 30 saat saja setiap ni ya. Okey, time's up. Jadi kita tengok. Nampaknya Siti, Sanjana dah mengalahkan Siti sekarang ni. Okey, yang ramai macam mana ni? Pening dah awak nak jawab. Okey, yang patutnya awak kena klik kepada button. Okey, kita tengok ni ni jawapan di sini. Untuk membina borang berdasarkan jadual murid, klik butang pada ruangan tabel ni, yang ni petak ni ya. Untuk memilih atribut jadual murid seperti yang dipaparkan. Kemudian next. Semua medan atau atribut bagi jadual murid ingin dipaparkan di dalam borang yang akan dibina. Ni butang manakah yang perlu anda klik. Kita nak ambil semua field. Sekaligus masuk semua medan. Laju jawab. Bagus. Semua aktif. Okey. Okey, time's up. Okey, bagus bagi yang laju menjawab. Okey. Wah, Sanjana. Lajunya Sanjana. Okey, Lee Jerin dah mengatasi Lalisa. Okey, ramai yang jawab betul. Okey, button yang apa tu, yang double tu cikgu tunjuk next ni, dia tunjuk jawapan lah. Jadi kita klik button yang double. Okay, double untuk next tu lah. Okey, untuk kita paparkan semua field. Okey, kemudian next. Anda ingin memaparkan rekod satu demi satu di dalam borang. Butang manakah yang perlu anda klik? Rekod tu kita nak tunjuk satu paparan demi satu paparan. One by one rekod tu. Yang supaya nampak lebih kemas dan cantik lah kita punya rekod. Kena klik layout yang mana. Okay, ataupun susun atur yang mana. Okey, masa dah, time's up. Okey, kita tengok leaderboardnya. Sanjana Lalisa mengatasi Sanjana. Okey, kolumna. Okey, button kolumna. Patutnya kita kena klik. Kemudian ni button kolumna. Kemudian kita next lagi. Yang ni awak kena type tajuk borang, tuliskan tajuk borang anda. Okey, biasanya kita nak tulis tajuk apa kalau kita nak buat okey, borang markah. Birang. Yang Zizin, birang. Birang tu apa? Birang. Okey, borang. Borang. Okey. Borang. Ini lama sangat masa ni. Okay. Send you respond. Okay. Borang. Type betul-betul. Bukan borang kehadiran. Contohnya kita nak buat borang berdasarkan jadual markah. Biasanya kita type lah nama yang lebih bermakna lah pada dia. Borang markah. Patutnya awak type lah. Borang markah biasanya. Okay, borang markah bukan birang. Okay. Takkan awak nak buat borang berdasarkan jadual murid, awak tulis borang kehadiran. Macam tak logik lah. Jadi biar macam lebih bermakna lah nama dia tu. Okay, kemudian jadi sekarang telah siap awak bina borang murid, so dia akan paparkan seperti ini. Okey, jadi cikgu rasa kalau awak tak ada akses, awak boleh faham lah macam mana nak buat borang berdasarkan Microsoft Access ni.
Ni ada lagi apa benda ni. Ruangan kotak merah menunjukkan butang-butang yang terdapat pada bahagian bawah borang. Butang manakah yang perlu anda klik untuk menambah atau mewujudkan rekod baru mewujudkan data baru. Okey, habis masa. Okey, awak kena klik button. Ni Lalisa. Satu Lalisa ni. Okey, button. Ramai jawab betul. Button yang, okey kita tengok button yang macam yang warna kuning tu klik butang untuk menambah rekod baru. Okey, jadi maka dengan ini anda telah berjaya membina borang di dalam Microsoft Access menggunakan Form Wizard dan menambah rekod baru di dalam paparan borang yang telah dibina. Tahniah semua pelajar yang menyertai kuisis live tadi. Kemudian ada sedikit lagi, awak masuk Jamboard sekejap boleh tak? Jamboard. Ni untuk soalan kebat, kena respon. Okey, Jamboard ni, ni kan. Sebelum masuk link Jamboard sekejap Jamboard ni, mana ni? Oh sini. Jamboard. Jamboard linknya cikgu bagi dalam komen Sekejap. Sekejap je ni, aktiviti ni. Copy link. Okay, cikgu bagi dalam komen. Okay, masuk link Jamboard yang cikgu bagi dalam komen ataupun dalam grup subjek awak grup SK. Okay. Kemudian yang masuk tu bolehlah beri respon ke dalam ni yang pertama ni cikgu open je soalan ni, kelebihan menggunakan borang Form Wizard dalam Access. Awak tulis lah apa kelebihan dia. Cuma untuk yang slide kedua ni cikgu nak pilih pelajar ni. Okey, kelebihan sesuatu. Yang cikgu open ni awak tulis je dekat yang slide pertama ni, kelebihan menggunakan Form Wizard. Okey, yang cikgu nak pilih pelajar. Okey, sini untuk jawab pada slide kedua tu, kelebihan yang kolumnar ya. Dia tak pelajar. Yang Zazin? Ada yang Zazin Okey, yang Zazin cikgu nak awak buat pada slide kedua ni, kelebihan susun atau kolumnar bagi borang. Type yang point yang pertama yang Zazin. Okey. Point yang pertama untuk yang Zazin. Seterusnya ni cikgu pilih 5 orang sebab ada 5 point kat situ. Okey. Pelajar yang cikgu tak pilih tu awak drop idea awak dekat slide pertama tu. Kelebihan Form Wizard tu. Okey, Tan Licun. Okey, Tan Licun. Awak buat point kedua. Okey, untuk kelebihan susun atau kolumnar, point kedua. Okey, Tan Licun. Kalau Tan Licun ada masalah nak type tu, boleh minta bantuan kawan lain untuk bantu dia. Kemudian pelajar ketiga, untuk tulis point yang ketiga, Chi Suen. Chi Suen ada Chi Suen. Awak tulis point ketiga untuk kelebihan susun atau kolumnar bagi borang. Okey, awak type kat sini. Mana pelajar tak letak ni? Slide kedua Yang Zazin tadi, siapa Tan Licun. Okey. Chi Suen, cuba type dulu. Kemudian seterusnya awak rujuk Telegram kalau ada apa masalah tu. Boleh tengok Telegram yang cikgu guide awak.
Azim. Azim ada? Azim? Tak ada cikgu. Ya line tak apa nak molek. Line. Okay, line tak berapa comel. Okay, seterusnya. This one, Wang Ziwei boleh type kelebihan sesuatu kolomna yang keempat tu, Wang Ziwei. Okay, Wang Ziwei. Seterusnya pelajar kelima. Okay. Pelajar kelima, Nurin Damia boleh tak masuk? Line tak berapa comel kot ni, Nurin ni. Rasanya, okay. Seterusnya, Yang Yingling ada? Yang Yingling? Yang Yingling? Okay, Yang Yingling Poin yang kelima ada. Okay, dah type dah. Pelajar-pelajar yang cikgu sebutkan tu. Okay, bagus. Yang Yingling tadi? Ada tak Yang Yingling? Ataupun siapa-siapa nak bantu untuk poin yang keempat dan kelima, boleh tulis cepat. Cikgu pun ada kelalaian pula lepas ni. Okay. Khadijah, biasa awak bantu kawan. Cuba bantu. Poin 4 dan poin yang kelima. Okay. Kelebihan susun atau kolomna bagi borang lebih senang. Okay, bagus. Kemudian yang kedua, menjimatkan masa pengguna. Bagus. Okey, kemudian yang ketiga, paparan lebih kemas. Okey, bagus. Okey, jadi ni kelebihan dia lah kalau kita guna susun atau jenis kolomna tadi. Susun atau borang tu. Yang seterusnya, yang kelima, yang keempat tak ada lagi. Tolong anyone, siapa-siapa yang free available, lengkapkan poin keempat. Okey, poin keempat memperkemaskan data dengan lebih efisien. Okey, mudah memasukkan data yang baru. Sekejap Okey, habis dah jatuh. Okey, bagus semua pelajar. Okey, awak yang lain nampaknya bekerja keras. Untuk slide pertama, kelebihan menggunakan borang, form wizard lebih cepat, lebih memudahkan, lebih senang nak kemas. Banyak lagi awak buat. Cikgu pun pening dah nak baca. Okey, bagus awak memberi idea yang bagus semuanya. Memudahkan kerja dan senang untuk membentuk borang. Alia, okey, bagus. Mudah untuk baca, borang menjadi lebih kemas, menjimatkan masa. Okey, semua betul. Okey, jadi cikgu ucapkan tahniah semua pelajar di atas penyertaan yang aktif awak hari ini. Dan semua jawapan yang awak beri betul. Okey, jadi cuba buat rumusan suara. Hari ni awak dah belajar apa sebenarnya? Volunteer. Apa yang awak dapat hari ni? Dennis? Dennis? Buat form dalam Access. Okey, lagi? Fungsi fungsi button dalam Access. Okey, fungsi button dalam form tu lah. Okey, dalam masa kita buat form. Okey, bagus semua. Okey, jadi awak seperti yang kawan awak bagi tahulah, hari ni kita dah berjaya buat borang dalam Access dengan mudah dan kita dah dapat tahu button yang ada dalam Access tu yang boleh kita gunakan dan juga susun atur dia lah, layout dia. Jadi kelas kita sampai sini. Cikgu harap awak dapat tengok dalam Google Classroom, ada cikgu bagi satu tugasan, cikgu nak awak lengkapkan slide ni. Okey,
tugasan dia membina borang dalam Microsoft Access. Awak buka slide ni dan lengkapkanlah. Okay, cikgu dah letak template dia. Okay, kemudian lengkapkan je. Okay, lengkapkan isi penting yang awak perlu buat lah. Okay, simbol maksud semua. Okay, ni lengkapkan semua ni. Dan bagi yang tak dapat masuk link quizzes tadi, cikgu bagi link lah dalam Telegram. So awak boleh cuba lagi lepas ni. Okay, jadi cikgu harap awak dapat siapkan lah kerja dalam Google Classroom ni hari ini. Okay, dan kita jumpa lagi esok pukul 9. Okay, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Cikgu. Tahniah semua. Terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Tahniah Azhar. Kita jumpa kat WhatsApp.